Trump memusnahkan Iran pada jam 11.15 malam, sementara 6.000 kelasi terperangkap di kapal tanpa laluan selamat ketika rejim Teheran terus mencabar laluan di Selat Hormuz. Iran telah menyerang kapal dagang, meletakkan kru awam dalam bahaya dan kini merasai akibat tindak balas Amerika. Letupan telah dilaporkan di selatan Iran termasuk Bandar Abbas dan kawasan berhampiran Sirike. Oh, satu bunyi. 13 Desember. Daripada São Paulo de São Paulo, São Paulo de São Paulo, São Paulo. Sementara pertahanan udara Iran coba bertindak balas terhadap sasaran musuh yang baru, perbezaannya menjadi sangat ketara. Di satu pihak, lebih daripada 20 kapal perang Amerika Syarikat meronda perairan Timur Tengah. Di pihak satu lagi, ratusan kapal dagang terperangkap dengan hampir 6.000 pekerja laut tanpa jalan keluar yang selamat. J. Defense merumuskan amaran kepada Teheran. Jika cuba menutup Selat Hormuz, tentera Amerika akan bertindak balas. Kami mengangkut sebahagian besar tenaga dunia. Laluan penting ini mesti kekal terbuka dan itulah yang perlu diketahui oleh orang Iran. Jika mereka cuba menutupnya, akan ada tindak balas daripada Angkatan Tentera Amerika. Ia semudah itu. Apa yang diserang Trump pada pukul 11.15 malam? Kenapa Iran ganggu kapal-kapal awam? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Komando Pusat Amerika Syarikat telah mengesahkan satu lagi pusingan serangan terhadap Iran untuk hari kedua berturut-turut selepas gencatan senjata dilanggar. Tindakan ini dikemukakan sebagai tindak balas langsung terhadap serangan Iran ke atas 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Disitulah Trump memutuskan untuk meningkatkan harga yang perlu dibayar oleh Teheran. Ia bukan satu tindak balas simbolik. Ia adalah satu serangan yang dikira dengan teliti pada titik-titik yang digunakan untuk mengancam pelayaran. Kapal-kapal yang disebut oleh Amerika Syarikat ialah MT Al-Hikayat yang berdaftar di Kepulauan Marshall, MT Wejan yang berdaftar di Arab Saudi, dan MT Cyprus Prosperity yang berdaftar di Liberia. Bagi Washington, serangan terhadap kapal-kapal ini telah melanggar gencatan senjata dan menunjukkan bahwa Iran tidak menggunakan Selat Hormuz sebagai pertahanan, tetapi sebagai alat tekanan terhadap dunia. Rejim itu cuba menguji had. Bandar Abbas menjadi tumpuan krisis kerana ia adalah sebuah bandar yang makmur, pelabuhan strategik di selatan Iran yang secara langsung berkaitan dengan paksi Selat Hormuz. Laporan media antarabangsa melaporkan letupan di kawasan itu dan pengaktifan pertahanan udara Iran selepas serangan baharu. Sirik juga muncul dalam kemas kini dengan laporan mengenai letupan dan pergerakan tentera berhampiran pantai. Teheran seperti biasa cuba mengawal maklumat. Tetapi media mereka sendiri akhirnya bersuara. Media milik kerajaan Iran mengakui bunyi letupan di selatan wilayah itu. Keadaan di laut menjadi lebih serius kerana hampir 6.000 kelasi masih terperangkap di ratusan kapal di Teluk Parsi. Organisasi Maritim Antarabangsa yang berkaitan dengan PBB mengecam serangan terhadap kapal-kapal dagang dan memberi amaran bahawa pekerja-pekerja ini tidak sepatutnya mempertaruhkan nyawa hanya kerana menjalankan tugas mereka. Setiausaha Agung Arsenio Domingues meminta agar pemilik kapal dan pengendali mengelakkan perjalanan baru selagi keselamatan anak kapal belum terjamin. Inilah aspek kemanusiaan dalam krisis ini. Ia bukan sekadar mengenai Trump, Iran, peluru berpandu dan kapal perang. Terdapat tukang masak, operator, jurutera, kapten dan kelasi yang terperangkap di atas kapal yang tidak dapat keluar dengan selamat. Mereka bukanlah yang membuat keputusan dasar luar negara. Mereka tidak mengawal pangkalan tentera, mereka hanya bekerja di laut. Namun begitu, mereka menjadi mangsa secara langsung kepada tekanan yang diletakkan oleh Teheran ke atas Selat Hormuz. Amerika Syarikat juga mempamerkan kekuatan tentera laut. Lebih daripada 20 kapal perang Amerika telah mula beroperasi di perairan Timur Tengah, sementara Komando Pusat memperkukuhkan naratif keselamatan serantau dan kebebasan pelayaran. Mesejnya jelas kepada Iran dan mana-mana milisia yang sehaluan dengan rejim itu. Laluan itu tidak akan diserahkan kepada ketakutan.
Bendera Laut Amerika hadir, meronda, mengiringi dan menunjukkan bahawa cubaan untuk memusnahkan atau menutup laluan itu boleh membawa padah yang besar. Jet Defense menguatkan mesej itu dengan satu ayat yang ringkas dan tegas. Jika Iran cuba menutup Selat Hormuz, tentera Amerika akan bertindak balas. Kami mengangkut sebahagian besar tenaga dunia. Laluan utama ini perlu kekal terbuka dan itulah yang perlu diketahui oleh orang Iran. Jika mereka cuba menutupnya, akan ada tindak balas daripada Angkatan Tentera Amerika. Semudah itu. Itulah perjanjiannya. Mereka boleh ikut peraturan itu atau mereka akan mengalami perkara yang sama seperti malam tadi. Ia akan terus berlaku sehingga mereka buka laluan itu dan berhenti menembak kapal-kapal. Semudah itu. Kenyataan itu selari dengan pendirian yang diambil oleh Trump di sidang kemuncak NATO di Ankara, Turki, di mana beliau sudah memberi isyarat bahwa beliau mungkin akan menyerang Iran sekali lagi. Beberapa jam kemudian, letupan di selatan Iran menunjukkan bahwa amaran itu bukan sekadar tekanan lisan. Teheran bertindak balas dengan cuba membalikkan naratif tersebut. Komando tentara Iran menuduh Amerika Syarikat melakukan pencerobohan dan berjanji akan memberikan tindak balas yang menghancurkan. Tetapi kesukaran rejim itu adalah untuk menjelaskan mengapa kapal-kapal dagang menjadi sasaran pada mulanya. Apabila Iran menyerang kapal-kapal awam, ia memberikan alasan yang sempurna kepada Washington untuk memperluaskan kehadiran tenteranya di rantau itu. Setiap serangan terhadap kapal, Teheran kehilangan hujahnya, dan ini menguatkan kedudukan Trump. Israel juga memantau peningkatan ketegangan ini dengan rapat. Penilaian di Tel Aviv ialah Washington mungkin akan meneruskan serangan lebih daripada satu pusingan, terutamanya jika Iran terus mengancam Selat Hormuz. Penyelarasan ketenteraan antara Amerika dan Israel telah menjadi sebahagian daripada suasana serantau dengan tumpuan kepada pertahanan, perisikan, dan persediaan untuk tindakan baru. Sementara itu, pengebumian Ali Khamenei di Irak menambah satu lagi dimensi politik pada waktu ini. Orang ramai mengikuti perarakan di Najaf dan Karbala, bandar suci bagi penganut Syiah. Angka 2,3 juta peserta diumumkan oleh pasukan mobilisasi populer, kumpulan paramilitari Irak yang bersekutu dengan paksi Iran, tetapi tidak mendapat pengesahan bebas. Walaupun begitu, suasana itu digunakan oleh Tehran untuk coba mengubah kesedihan menjadi demonstrasi kekuatan serantau. Mobilisasi ini di Irak melibatkan perhitungan agama dan politik. Najaf dan Karbala sudah menerima jutaan jemaah dalam acara besar Syiah dan kumpulan yang sehaluan dengan Iran berminat untuk menunjukkan kehadiran orang ramai di jalanan. Rejim itu mahukan gambaran kekuatan pada masa yang sama apabila pelabuhan dan kedudukan tenteranya diserang. Gambar orang ramai itu membantu Tehran, tetapi ia tidak mengubah fakta utama. Di medan ketenteraan, tekanan Amerika telah meningkat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga cuba menyerang Amerika Syarikat dalam ucapan politiknya, menuduh Washington melakukan ugutan dan manipulasi. Cuma krisis di Hormuz tidak bermula dengan ucapan. Ia bermula dengan serangan ke atas kapal-kapal dagang dan percubaan Iran untuk menggunakan laluan antarabangsa sebagai alat ugutan. Trump memahami langkah itu dan memberi respon. Dia memberi respon pada titik paling sensitif untuk rejim itu, keupayaan untuk mengawal ketakutan di selat tersebut. Harga minyak naik semula dengan mendadak kerana kemungkinan sekatan. Dan ini menunjukkan mengapa tindak balas Amerika mempunyai pengaruh di peringkat dunia. Rejim itu bertaruh bahawa mereka boleh menekan kapal-kapal awam, mengapi-apikan penyokong politik mereka dan menakut-nakutkan perdagangan global. Mereka menerima serangan tambahan, melihat Bandar Abbas dan Sirik kembali menjadi pusat letupan dan kini berdepan dengan kehadiran tentera laut Amerika yang sedang diperkukuhkan di rantau ini.
Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.